Hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini untuk maklumat semula, saya tak boleh lama hari ini. Ada jemputan untuk membimbing majlis khatam Quran di Kelana Jaya. Jadi kita tengok satu hadis dia ringkas je, tapi berlaku dalam masyarakat kita. Hadis berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum min majlis thumma raja'a ilaih fahuwa ahaqqu bih. Rawahu Muslim. Maksudnya, jika salah seorang dari kamu bangun untuk keluar dari sesuatu majlis, kemudian dia kembali semula, dia lebih berhak dengan tempat yang tersebut. Hadis Muslim. Jadi dalam hadis ini ceritakan bahawa dalam satu majlis, kita berada satu majlis, kita keluar sekejap dalam masa yang singkat, dia buang air ke apa ke, pergi ambil air ke, nak minum ke apa ke. Jadi orang itu ada hak, ada hak. Jadi jangan kita ambil tempat dia. Apabila masing-masing tak jaga hak, pantang kosongnya terus duduk, inilah kata dalam hadis ini, punca pergaduhan berlaku. Tapi jangan silap faham, perpindahan itu dia keluar dalam masa yang sekejap. Bukan dia keluar Zuhur, datang Asar, itu dah lama. Yang lebih dahsyat lagi, ada juga dia dah booking siap-siap lah. Surau ni, kalau duduk surau ni, dia duduk tepi kipas. Itu tempat dengan orang tu. Jangan pergi, nyambil. Ada orang baru pula yang datang. Boleh kata, siapa ni baru-baru datang, baru nak kenal masjid, baru nak kenal surau, ambil tempat aku ni. Dia tak tahu siapa aku. Aku AJK. AJK sini bukan dia AJK. Suami dia AJK. Ahli yang terkuasa masjid tu. Tapi itulah, dia dah booking siap. Apabila ada orang lain datang, sudah. Boleh bergaduh. Ini berlaku. Biasa orang perempuan tak macam ni tu. Ya, setengah tempat lah saya tengok. Perempuan tempat macam tu. Orang perempuan. Kalau dalam majlis keluar sekejap, katalah kita tak kira dalam surau ke, pergi kahwin ke, ataupun majlis apa-apa yang kita duduk sekejap, dia keluar mungkin kan, maknanya awak sebelah kena maklum lah. Kata ni ada orang tu, ada dia pergi sekejap keluar. Kalau kita ambil juga, tu boleh begitu. Makna pastikan bahawa dia keluar terus ke ataupun sekejap. Kerana dia ada hak. Dalam hadis ini makna kita kena jaga hak. Masing-masing jaga hak, maka aman damai lah. Tidak, mesti masa muka. Ini tak faham lah. Dalam majlis begitu yang disebut. Maksudnya hadis yang begitulah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengelakkan daripada kita ni bergaduh. Benda yang kecil je. Sampai ke tahap itu Islam ajar kita. Jaga hak-hak masing-masing. Ada lagi hak-hak yang panjang kalau kita tengok dalam hadis, tapi ini salah satu. Kalau kalau kita tengok dalam Quran pada dia kata dalam Quran kata fafsahu yafsahillah. Kalau siapa tafassahu fi, bukalah kamu jalan kepada orang lain, Allah akan melapangkan. Allah akan melapangkan kamu dan menaikkan derajat kamu. Datang
kita bagi ruang. Dalam majlis orang datang, kita buka ruang. Ya. Kita bagi, bukan kita masing-masing sorok. Ada sebelah kosong kita, tapi kita tak nak orang lain masuk yang kita tak kenal. Umpama dalam majlis kahwin ke ataupun tak kira lah, ceramah ke apa ke, datang ada 404 kita, tapi kita saja belunjuk saja, tak nak bagi. Itu dalam Quran kata fafsahu yafsahillah, tafassahu fil majalis, ada hadis tu. Lapangkan, bagi ruang kepada orang lain, Allah akan buka, Allah akan melapang kamu di dalam kubur, Allah akan naikkan derajat kita. Benda-benda yang kecil tapi susah nak buat. Ya? Nak buat kita susah. Nak cari geng kita, nak cari yang kenal orang lain. Kalau orang lain duduk, jadi kita fikir susah, tak ada modal pun nak cakap. Nak cari geng kita ni. Kalau dalam orang ke dalam majlis utama, kita akan cari pastikan yang sebelah ni yang kita kenal. Yang kita tak kenal, kita tak bagi ruang. Itu berlaku juga dalam masyarakat kita. Makna agama kita dah ajar. Sedangkan Allah dah sebut, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu maknanya Allah jadikan kita ni pasangan berpuak-puak untuk supaya kita berkenal-kenalan di antara sesama lain. Yang paling baik ialah siapa lebih takwa. Bukan grup kita tak, tapi siapa yang lebih takwa. Di antara sifat takwanya ialah itulah, kita membagi hak, kita buka ruang supaya memudahkan orang yang baru datang. Itulah yang diajar oleh agama kita. Jadi setakat itu saja. Saya tak boleh lama lagi ni. Mungkin kalau nak tanya soalan, 1-2 boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya soalan pendek sikit Ustaz. Ya. Di mana tadi Ustaz dia cakap kita ada macam ada orang sediakan ruang untuk solat dan sebagainya. Jadi saya nak tanya pandangan Ustaz di mana di masjid saya lah, Jadi ruang di belakang tu kan, di belakang tu kiri kanan, saya rasa kecewa kerana dia tidak membenarkan orang asing duduk kat situ walaupun di awal. Minta pandangan Ustaz, macam mana contoh ada Bangla ke dan sebagainya, dia akan bagi kau utamakan orang karya. Adakah itu amalan yang sihat Ustaz? Terima kasih. Dalam masjid tak dibenarkan orang luar. Tak, orang luar ni orang Bangla ke apa di barisan belakang tu. Belakang imam dan sebagainya tu. Padahal mereka ni bukan sebarang orang. Ada tu memang hafiz dan sebagainya. Tapi oleh kerana dia Bangla dan sebagainya, dia minta diutamakan orang tempatan. Terima kasih Ustaz. Jadi ada kasta pula. Ada kasta, betul-betul. Ya. Kalau kita ikut dalam agama kita, dia tak ada kasta apa ni. Sepatutnya kita sama. Layanan tu memanglah, ya makna kita ni jadi macam tu. Yang diminta supaya didahulukan orang yang kita kenal, umpamanya kita bersedekah. Macam mana bersedekah? Cari yang saudara yang terdekat. Kalau yang asnaf, cari yang terdekat. Jiran ke apa ke, itu didahulukan. Dalam soal masuk masjid, patutnya siapa yang didahulukan itulah. Sepatutnya gitu. Apabila kita ada kasta, itulah berlaku sebagaimana beberapa masjid besar masa musim PKP hari itu. Orang yang datang awal tak dapat masuk. VIP yang datang lewat dapat masuk. Itu yang dikecam, dikomen macam-macam. Ya. Itu maknanya pasal kita ada kasta. Saya ingat dari segi keadilan, tidak menepati keadilan. Macam tu. Kita mesti letak syaratnya. Bukan kata kita mesti untuk masuk masjid
hanya orang tempatan. Jadi tak tepat lah kita buat macam tu. Buat mana pasal masjid tu rumah Allah. Ahli jatah kuasa hanya orang dipertanggungjawab untuk menjaganya. Untuk menyelaras semua. Jaga semua segi keuangannya, segi programnya. Apa sajalah. Termasuklah tadi. Jadi orang yang akan pandang seolah-olah masjid ni orang tempatan. Orang luar ni tak layak. Jadi tak berapa apa ni, berapa baik mana pandangan bangsa lain tu terhadap kita. Jadi tak berapa ni lah. Tak berapa Terima kasih. baik. Terima kasih Ustaz atas Ya. pandangan dan pencerahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Saya Hasnah daripada Seremban. Saya cuma nak share masjid tempat saya lah, karya saya Ustaz. Memang betul lah kata Ustaz tu, kalau jemaah perempuan ni, dia memang dah booking tempat tau Ustaz. Dia dah booking tempat tu, dia letakkan sembayang dia, beg dia dekat situ. Dia dah booking. Wahal dia datang lambat Ustaz tahu. Dia pergi, memang dah ada kawan-kawan dia booking kalau tempat tu Ustaz. Tapi kita ni sebagai jemaah ni rasa macam, pergi masjid tu macam rasa kita, Allah, kita pun boleh kata dalam hati Ustaz. Dia booking tempat tu. Kadang-kadang tak masuk pun solat. Lepas tu bila kita dah mula nak solat, tempat tu dah kosong Ustaz. Jadi satu masalah juga lah Ustaz dekat jemaah tempat saya. Lagi satu Ustaz kan, kalau kata saf depan tu kosong lah Ustaz kan, jemaah perempuan ni memang akan susah nak berganyak Ustaz. Itu tempat saya lah Ustaz. Saya nak share. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jadi masyarakat kita masing-masing berebut soft belakang. Patutnya berebut nak pergi soft depan. Itu pun satu sikap negatif. Patutnya berebut nak pergi soft depan. Ni masing-masing berebut soft belakang. Dalam masjid pun macam juga, pihak orang lelaki ada juga berlaku. Dia datang awal tapi duduk belakang. Jadi orang yang datang kemudian nak masuk ke depan tu nampak penuh dah. Sebenarnya depan banyak kosong lagi. Itu juga masalah sikap. Sikap bila kita nak ubah susah. Dengan maknanya kita boleh baca dah pasal apa berebut duduk belakang. Kira lepas solat Jumaat tu ataupun dalam majlis apa-apa, senang nak balik awal. Jadi target begitu. Jadi masalahnya orang datang lewat tu nak masuk susah, ingatkan dah penuh, rupanya banyak kosong. Apabila imam sebut betulkan saf, penuhkan saf, rupanya banyak kosong. Itu kan berlaku begitulah. Kerana orang yang datang awal itu pun berebut nak duduk belakang, bukan nak penuhkan depan dulu. Ini yang perlu diubah dalam masyarakat begitu. Makna yang kita tahu, cuba kita ubah dari diri kita, dan insya-Allah dia akan berubah lah. Yang dah tahu, kalau dia dah tahu pun tak mau ubah, orang lain yang tak tahu lagi tahu. Susah nak ubah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ada soalan lagi? Ustaz nak berhenti awal ke? Kita nak buka soalan lagi boleh? Ya, bolehlah sikit lah. Okey, baik. Silakan Puan Zahra. Itu Ustaz, ini pasal duduk kursi atas kerusi ni Ustaz. Ya. Bila dia datang awal, dia duduk atas kerusi. Dia kata orang kerusi tak boleh duduk depan, perempuan ni. Dia kata kena duduk tepi. Tapi dia dah datang awal. Macam mana tu Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduk kursi, ialah kursi ni dia, kita kata grup OKU lah. Sekarang ni grup OKU. Dia kena cari ruang yang tidak mengganggu orang lain lah. Umpamanya tepi ke, kalau tengah takut orang
belakang bangun sangkut je pula. Itu pun masalah juga memang lah. Pasal kursi. Dulu tak ada duduk atas kursi. Jadi sekarang ni dah keluar satu ulama yang mutakhir ni keluar pendapat baru. Pasal dulu tak ada kursi, sekarang orang duduk atas kursi. Kalau dulu, kalau tak boleh berdiri, kita duduk je. Tak kira lah duduk belunjuk ke macam mana pun duduk kat bawah. Tapi ada juga yang duduk atas kursi tu kerana memang dia tak boleh duduk di bawah. Kita tak nafikan lah. Cuma pastikan bahawa dia yang duduk kursi ni yang bukan tak ganggu, mana boleh tak mengganggu orang lain. Mesti ada gangguan. Cuma kurangkan keadaan yang boleh mengganggu orang lain. Umpamanya kita duduk sudut di tepi ke ataupun di mana-mana lah yang kita rasa kurang mengganggu orang lain. Itulah yang saya boleh nampaknya. Jangan duduk tengah-tengah betul-betul ni jadi ganggu orang lain pula. Wallahu a'lam. Itulah dapat kursi pun. Ada lagi soalan? Terima kasih Ustaz. Sebelum kita tutup lagi Ustaz nak segera. Ustaz Ustaz nak menikah orang ke Ustaz? Saya nak pergi ke Kelana Jaya. Oh, insyaAllah. Okey, mungkin soalan terakhir sebelum saya tutup, insyaAllah. Tak ada kan? Kalau tak ada, kita tutuplah insyaAllah. Mandakan Ustaz pun ada urusan kat sini. InsyaAllah, barakallahu fiq, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas pimpinan bacaan Yasin, doa dan tazkirah sebentar tadi. Masya Allah, apa yang Ustaz cakap tu memang berlaku pada masyarakat kita sekarang kan. Yalah, bahasa orang sekarang ni cop tempat untuk solat, majlis ilmu dan sebagainya lah. Sikap berpuak-puak dan mementingkan diri ni memang tak boleh lari lah daripada masyarakat kita. Jadi rasanya kita perlu ubah lah. Ketika bulan Ramadan juga, solat tarawih juga berlaku sebegitu, cuk tempat. Allahu Akbar. Moga pada tahun ini kita yang dah duduk dalam halakat ilmu ini, dia belajar, duduk dalam majlis ilmu ni, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sebaik mungkin lah untuk ubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik selepas ini, insyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang telah mengimarahkan kuliah subuh pada pagi ini. Alhamdulillah. Semoga Allah makbulkan, mengangkat doa dan hajat kita semua. Kuliah kita sebentar lagi pada pukul 8.30 pagi bersama dengan Imam Masjid Negara Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Ali Imran. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah yang telah disediakan. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf kerana di sepanjang kuliah ini ada sebarang kekhilafan, sebarang kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tanggung kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.